Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Zamri daripada kelas DPSU 5L yang bernombor metrik DHSU 2019-23963. Okay, saya di sini ingin berkongsi sedikit tentang fake muamalat. Seperti kita tahu, fake muamalat ni adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan jual beli berlandaskan hukum syarak. Okey. Dengan itu, fake muamalat adalah satu tajuk yang cukup besar untuk kita bincangkan. Salah satunya adalah riba, gharar dan maisir. Saya memilih nama gharar atau al-gharar secara bahasa bererti al-mutakharah, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakjelasan. Secara istilah, jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandungi unsur penipuan kerana tidak ada penjelasan suatu barang baik dari harga, kualiti, kuantiti maupun kewujudannya. Okey, Allah berfirman yang bermaksud dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Jadi hukum gharar ni adalah haram dan dilarang oleh Islam. Okey, nombor 2, riba. Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa, riba artinya penambahan. Dalam Islam, larangan riba adalah kerana di alam kejahilan, amalan riba sudah dilakukan secara terbuka. Sekiranya pada waktu itu dilarang secara langsung, ia pasti akan menyebabkan yang mana? Dam, kau ada slide-slide atas kan? Tak ada. Dia macam lag, macam kau keluar Sebab aku teruskan live. Teruskan. Line aku problem. Okay. Kat aku lag. Sekiranya pada waktu itu dilarang secara langsung, ia pasti akan menyebabkan penolakan secara keganasan dan lama kelamaan akhirnya riba dilarang sama sekali. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan pengharaman riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, line okey tak? Okey. Riba terbahagi kepada 3. Yang pertama riba al-fad, yang kedua riba nasiah, yang ketiga riba al-yad. Okey, riba yang pertama riba al-fad. Riba al-fad ni adalah tambahan yang ada pada pertukaran barang riba dengan barang riba sejenisnya. Contohnya menjual 1 cupak gandum dengan 1/4 cupak gandum. Yang kedua riba nasiah. Riba nasiah ni merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainnya. Contohnya duit, pertukaran dengan baju. Yang ketiga riba al-yad. Riba al-yad ni ialah riba yang terjadi akibat jual beli riba yang disertai dengan penundaan serah terima kedua barang yang ditukar atau ditunda terhadap penerimaan riba. Okey, dan riba ni juga dilaknat oleh Allah. Doa harta riba telah diperingatkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279 yang disebutkan bahawa dosa riba sangat berat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud orang yang beriman bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu
Cap. Okay. I sekali hikmah pengharaman riba. Hikmah pengharaman riba dalam Islam adalah untuk menguji keimanan seorang hamba dalam melakukan suruhan atau meninggalkan larangan Allah. Selain itu, pengharaman riba dapat memelihara harta orang Islam agar tidak dieksploitasi dengan cara yang salah. Umat Islam juga akan lebih memfokus untuk mengembangkan harta dengan apa jua bentuk pekerjaan mulia yang bersih dari segala bentuk penipuan. Jauh dari segala unsur yang boleh menimbulkan kesukaran dan kemarahan di kalangan kaum muslimin. Okey, itu sahaja daripada saya, gharar dan riba. Cap, sebelum tu, seorang tambah seminit ah. Tadi aku lag. Seorang apa? Seorang tambah seminit ataupun 30 saat. Aku lag tadi. Itulah tu, macam mana tu? Macam mana? Tapi dah record kan? Biar je. Dah record kan? Dah. Biar je. Nanti madam tahulah, nanti kalau madam dah tengok, madam tahulah kita lag. Tak apa, yang lain cakap je, biar panjang. Okay. Orangnya pun tak request lah. Okay. Terima kasih kepada sahabat Adam. Maaf ke atas saya buat di dalam kereta kerana line saya agak kurang. So kat sinilah, ini pun dapat nak je. Okay. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya, nama saya Akmal Danish bin Nazri daripada kelas D PSU di Masjid. Okay, saya akan menerangkan berkenaan Al-Quran. Quran dalam fiqh muamalat. Nama saya Akmal Danish bin Nazri daripada kelas D PSU di Masjid. Okay. Islam sangat menggalakkan aktiviti perniagaan. Banyak ayat dan hadis yang menggalakkan dan menyokong aktiviti perniagaan. Perniagaan juga dianggap sebagai punca rezeki yang paling banyak. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud rezeki itu adalah datang daripada perniagaan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam Islam, perniagaan dianggap sebagai satu aktiviti yang sangat mulia. Ia merupakan ibadah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Bagi mereka yang melaksanakan aktiviti berniaga dengan amanah, mereka turut dijanjikan balasan syurga bersama para nabi, orang soleh dan syuhada. Namun demikian, sekiranya ia dilakukan luar dari batasan syariat Islam, maka ianya tidak lagi dianggap ibadat, tetapi aktiviti yang boleh mendatangkan padah. Astaghfirullahaladzim. Maaf tadi, line saya. Saya sambung ya. Namun demikian, sekiranya ia dilakukan luar dari batasan syariat Islam, maka ianya tidak lagi dianggap ibadat, tetapi aktiviti yang boleh mendatangkan padah kebinasaan baik di dunia dan di akhirat. Okey. Banyak di antara hadis-hadis berkenaan fiqh muamalat ini. Yang pertama adalah riba. Dimaksudkan dengan riba ialah sebarang tambahan dalam barangan tertentu, iaitu ribawi, dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279 dirakamkan bahawa Allah dan Rasul memerangi pemakan riba.
Firman Allah Subhanahu wa taala mahfumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Kamu bertakwa hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian kamu tidaklah berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Dan seterusnya adalah berkenaan memeras ugut dan mengambil harta dengan cara yang batil. Pengharaman perbuatan seumpama memeras ugut dan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ini dijelaskan disebut dalam surah An-Nisa ayat 29 mahfumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah dan tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Dan yang terakhir adalah rasuah. Setengah mereka rasuah kadang-kala membawa keuntungan yang berlimpah, namun mesti diingat bahawa ia juga akan mengakis keberkatan dalam perniagaan. Bahkan mereka akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud dari Abdullah bin Amru, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melaknat pemberi rasuah. Okey, itu saja daripada saya, Akmal Danish bin Nazri. Sekian, saya akan meneruskan, maaf ke atas line saya. Terima kasih. Okey, seterusnya daripada saya, nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Saleh bin Fitri. Saya daripada kelas di PSU 5J. Hari ini saya nak menceritakan sedikit tentang kata-kata ijma' ulama' tentang fiqh muamalat. Ijma' ulama' ini adalah satu persekepakatan oleh ijtihad. Jadi apa benda yang saya nak terangkan sedikit dekat dalam fiqh muamalat ni adalah harta-harta yang haram dan harta-harta yang halal. Contohnya sebagai harta-harta yang haram, adakah harta-harta haram ini boleh digunakan, boleh dimanfaatkan ataupun tidak boleh digunakan? Jadi ada pendapat setengah ijma' ulama' yang mengatakan boleh digunakan harta yang haram, dan ada juga setengahnya kata tidak boleh. Harta yang haram ni pula banyak terbahagi pada pecahan. Contohnya harta-harta haram yang dicuri, harta-harta haram yang dirompak, harta-harta haram yang diambil sesuka hati tanpa pengetahuan pemilik asal. Jadi harta-harta haram yang macam ni, contohnya macam saya mencuri duit Akmal Danish sebanyak RM10,000. Jadi apabila saya dah mencuri duit dia RM10,000, jadi saya pergi membuat satu rolling duit, saya pergi buka kedai makan contoh. Kedai makan itu merupakan satu aktiviti yang halal untuk dibuat, untuk mendapatkan duit. Jadi antara RM10,000 yang saya telah mengambil daripada Akmal Danish tu, saya hanya perlu bagi dia RM10,000 balik lah. Ada para ulama' mengatakan saya tak boleh menggunakan 100% harta tu, dan tidak boleh mencampurkan harta yang haram tu dengan harta saya sendiri. Jadi harta-harta yang haram itu, contohnya apabila daripada harta yang haram, bermodalkan harta yang haram dan dapat keuntungan daripada tempat yang halal, jadi itu dibolehkan. Seperti contohnya satu kisah waktu zaman Rasulullah dulu. Rasulullah baru balik daripada luar, dia balik rumah. Lepas tu dekat dapur Rasulullah ada nampak daging. Lepas tu daging tu adalah daging yang saudara Barirah kasih.
Jadi barirah tu adalah fakir miskin. Jadi Rasulullah tidak memakan duit-duit ataupun harta-harta yang sedekah. Jadi Rasulullah bertanya, di mana daging tu? Lepas tu Aisyah berkata, oh daging tu Barirah kasih, tapi Barirah dapat daging tu daripada hasil sedekah. Jadi Rasulullah tidak makan sedekah. Jadi Rasulullah pun terangkan, harta itu adalah harta yang disedekahkan kepada Barirah, tetapi Barirah menghadiahkan kepada kita. Jadi dia antara dua kontrak yang berbeza dekat situ. Walaupun kita bekerja, contohnya bekerja di kilang arak, bekerja untuk menghantar arak, itu semua adalah sumber-sumber yang haram sebenarnya ya. Sebab kita asalnya haram itu adalah arak, tapi kita bekerja untuk memberi orang minum arak, untuk membekalkan arak kepada orang lain, untuk membekalkan benda-benda haram kepada orang, itu dah kira berdosa lah. Jadi apabila duit-duit haram tu yang dia bekerja kat satu tempat, dia buat bisnes dekat satu lagi tempat yang halal, yang menjual nasi lemak contohnya, yang menjual karipap. Jadi duit-duit keuntungan daripada yang dia jual karipap, jual nasi lemak tu boleh digunakan. Itu adalah sumber-sumber yang halal. Jadi terdapat beberapa pertelingkahan lah di antara para ijma' ulama'. Contohnya seperti di dalam riba. Riba pun kadang-kadang ada sesebuah negara ni tak ada bank yang tidak mengamalkan riba. Semua bank tu mengamalkan riba. Bank ni mengamalkan riba, bank ni mengamalkan riba. Jadi ada satu yang kita boleh apply lah dalam bank konvensional ni. Kalau dalam negara tu tak ada bank yang memang tidak mengamalkan riba, dan lagi satu darurat. Jadi tak banyak lah benda yang saya boleh kupas ni. Jadi banyak perkara-perkara yang daripada haram boleh menjadi halal, dan daripada halal boleh menjadi haram mengikut situasi yang khusus. Jadi itu sajalah. So next apa Syarul. Mas Syafiq di kelas IPSU 5L. Saya akan menerangkan kias bermuamalat. Kias fiqh muamalat. Kias bermaksud menentukan hukum sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seperti yang mana korang tahu, ia merupakan hukum yang keempat lepas Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ijma' baru. Contohnya, hukum berjual beli ketika azan Jumaat bukan perbuatan yang dimakruhkan berdasarkan ayat Al-Quran di dalam firman Allah Al-Jumaat ayat 62. Maksudnya, wahai orang-orang iman, apabila diseru azan, yakni bang, untuk mengadakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggallah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui yakni hakikat yang sebenar. Bila hukum dimakruhkan berjual beli pada waktu azan Jumaat ialah disebutkan perbuatan tersebut melalaikan sembahyang. Justru itu, bila hukum dimakruhkan berjual beli pada waktu azan Jumaat ialah disebabkan perbuatan tersebut melalaikan sembahyang. Oleh yang demikian, bila ini wujud pada perbuatan lain ketika diserukan Jumaat, contohnya gadai menggadai, meneruskan pekerjaan, mengadakan perjanjian jual beli dan sebagainya. Ianya dikiaskan kepada hukum berjual beli sekiranya mempunyai hak yang sama. Jika ialah hukum cara yang tidak ada nas itu serupa dengan dat, hukum
jual beli yang dinyatakan di dalam nas di atas, maka hukumnya sama, iaitu kias memainkan peranan penting dalam pembinaan hukum-hukum syarak. Contohnya kias seseorang mujtahid bukan sahaja mampu memahami apakah maksud syarak tersebut syarak terhadap hukum, bahkan dapat juga mengembangkan hukum-hukum sendiri kepada isu-isu yang terdapat persamaan antara kedua pada punca hukum. Seterusnya, kepentingan kias. Dalam pembinaan, hukum mampu dijelmakan apabila nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang secara zahirnya. Contohnya mewujudkan kekangan pada para mujtahid dalam menepani semasa. Karena itu para mujtahid tidak sewajarnya melihat Quran dan As-Sunnah secara tersurat. Bahkan melalui apa yang tersurat di setiap hukum yang disebutkan di dalamnya. Hal ini mampu dilaksanakan melalui hukum lain, di antaranya termasuklah kias atas dasar. Kias sangat berat oleh para ulama al-usul fiqh dalam perbahasan mereka. Bahkan dikatakan orang itu tidak akan dapat mengelakkan dirinya dari kias. Walaupun usul al-fiqh adalah ilmu yang membincangkan tentang proses istinbat hukum, ia merupakan satu keperluan bagi mereka yang terlibat dalam bidang pengeluaran hukum, namun melihat pada keadaan yang daripada saya itu saja. Dan terima kasih. Habis dah. Okay, jadi saya tak dapat nak terangkan banyak sangat sebab masa memang terhad. Okey Acap. Okay. Okey tak? Okey ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ammar bin Khamis daripada DPSU 5J. Hari ini saya akan menerangkan mengenai sumber tidak disepakati berkenaan fiqh muamalat. Sumber tidak disepakati terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu al-istihsan, masalah musalah, urf dan istisab. Jadi al-istihsan ini majoritinya para ulama menggunakan pakai al-istihsan ni dan menganggapnya sebagai satu dalil daripada dalil-dalil hukum. Manakala sebahagian fuqahah lain pula mengingkarinya seperti golongan al-Syafi'iyah, sehingga dinukilkan daripada Imam al-Syafi'i bahawa beliau berkata al-istihsan ni adalah seronok dan berkata mengikut hawa nafsu. Jadi al-istihsan ni majoritinya para ulama mengguna pakainya, namun dibantah oleh Imam al-Syafi'i kerana pemikirannya untuk mengeluarkan hukum itu mengikut hawa nafsu. Yang seterusnya ialah masalah musalah. Masalah musalah ini tidak terdapat nas ataupun dalil-dalil ke atasnya. Namun terdapat nas-nas membantahnya. Maka dalil masalah musalah ini dianggap tidak sesuai untuk digunakan pakai dalam mengeluarkan hukum, lagi-lagi dalam berkenaan bab ibadah. Jadi yang seterusnya, yang ketiga, urf. Urf ini pada kebiasaannya ia adalah perkara yang biasa diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan seharian, sepertinya ucapan, perbuatan
Dia lebih kurang UF ni macam adat ataupun yang selalu masyarakat buat lah. Jadi UF ni dia terbahagi kepada dua, iaitu UF amali iaitu untuk perbuatan, dan yang kedua UF kauli iaitu perkataan. UF amali ini merupakan amalan seperti adat yang kebiasaannya manusia buat, macam jual beli, taati saling memberi. Lepas tu macam menziarahi ke, melakukan apa-apa proses dalam kehidupan biasa dengan masyarakat lah, perbuatan. So perkataan ni yang biasa masyarakat atau manusia biasa lafaz lah, macam ikan ke, ayam, daging. Itulah UF kauli, perkataan. Yang terakhir ialah istisab. Istisab ni dari sudut bahasa dia adalah mengisahkan sabit atau menafikan apa-apa yang telah ternafi. Dari Al-Shawkani pula mendefinisikan istisab ni mengekalkan suatu perkara berdasarkan asalnya selama mana tidak mengubahnya. Dia macam dah memang ada hukum pasal benda tu, so dia macam kekalkan je hukum tu. Dia tak ubah apa-apa. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay. Jadi sekian saja video daripada kami tentang fiqh muamalat. Jadi serba kurang dan terlebih daripada kami, lag itu harap dimaafkan. Jadi sekian, Assalamualaikum.